pada hari-hari ni, nescaya kita tak akan ada dah sini. Kerja kita pun tak akan jadi dah. Kalau kita nak buat, kalau ada angan-angan kemarin nak buat hari ni, tak jadi dah. Sebabnya permit telah pun ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh sebab itu, permit ataupun lesen untuk kita duduk atas dunia ni pun ada permit, ada lesen. Bukan saja orang warga asing mari negara kita saja ada permit, ada lesen dia. Tak, tamat tempoh 3 bulan dan sebagainya. Kita pun duduk atas muka dunia ni, bumi ni bukan hak kita, hak Allah Ta'ala. Jadi kita kena turut perintah dia, arahan dia. Kalau tidak, kemungkinan permit ataupun lesen kita akan ditarik semula oleh Allah Ta'ala. Dan kita tidak ada harapan lah untuk meneruskan lagi aktiviti-aktiviti angan-angan kita yang kita berangan semalam untuk buat pada hari ini. Jadi sebelum ditarik balik, patuhilah segala arahan dan juga suruhan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sedang hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Taala ada sebut dalam satu ayat Quran. Allah Taala kata, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Sadaqallahul azim. Maksud ayat tersebut, Allah Ta'ala sebut kepada kita, wa qul i'malu, dan hendaklah kamu ni bekerja, buat kerja. Fasayarallahu wa amalakum wa rasuluh, nescaya Allah Ta'ala akan tengok, akan lihat, akan menyaksikan apa yang kamu buat, kerja yang kamu lakukan tersebut. Bukan setakat Allah Ta'ala saja yang akan lihat, bahkan wa rasuluh, Rasul Allah Ta'ala pun akan tengok juga, Nabi dia. Wal mu'minun, dan juga orang-orang beriman sekeliling kita pun turut sama akan melihat, menyaksikan apa yang kita buat. Fayunabbi'ukum wasaturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah, dan kamu kena ingat, kamu semua tidak sudah di dunia ini, bahkan kamu akan dikembalikan balik ila 'alimil ghaibi wasyahadah. Akan dikembalikan ke mana? Akan dikembalikan kepada alam alimil ghaibi wasyahadah, ke alam, kepada yang mengetahui tentang hari, benda yang ghaib ataupun benda yang nyata. Maksudnya kepada Allah lah. Akan dikembalikan kepada orang ataupun kepada yang mengetahui hari yang nyata dan juga hari yang ghaib, benda yang ghaib dan juga benda yang nyata, yakni Allah Ta'ala. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, nescaya bila mana kamu dikembalikan kepada tuan milik tadi, pemilik tadi, Allah Ta'ala, maka dia akan khabar balik apa yang kamu telah pun kerjakan di atas dunia itu. Amat benarlah firman Allah Ta'ala itu. Jadinya, sidang jemaah yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, daripada ayat yang kita dengar tadi, menunjukkan kepada kita bahawa Islam ni dia ada penilai kepada kerja. Satunya, umat Islam tidak disuruh duduk saja, satu, bahkan disuruh buat kerja. Kerja di situ, buat amalan di situ bermaksud ada dua. Buat amalan dunia, dari sudut dunia. Wa qul i'malu tu kamu kena buat kerja. Kerja mana? Kerja, satu kerja dunia kena buat, satu lagi kerja akhirat. Tapi di antara dua ni, kerja dunia, kerja akhirat ni, hak mana dulu? Kerja akhirat dulu. Kerja akhirat dulu, baru kerja dunia. Sebab Allah Ta'ala sebut dalam ayat yang lain, wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Allah Ta'ala kata wabtaghi, kamu kena cari, duduk atas dunia ni kena cari. Cari benda apa? Fima ataka Allahu ad-daral akhirah, cari apa yang telah Allah Ta'ala berikan kepada kamu daripada benda-benda yang berkait dengan hari akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, dan kamu jangan lupa bahagian kamu di dunia.
Dalam ayat ni lah ulama sebut kepada kita bahawasanya kerja atas dunia ni ada dua. Kerja akhirat satu, kerja dunia satu. Hak perlu kita utama kerja akhirat. Sebab dalam ayat ni Allah Ta'ala kata akhirat dulu baru dunia. Dan Allah Ta'ala guna perkataan cari kepada akhirat, tapi Allah Ta'ala tak guna perkataan cari kepada dunia. Wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirah. Mu kena cari bahagian akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupa, sambil-sambil itu jangan lupa bahagian dunia. Allah Ta'ala tak kata dan cari jugalah bahagian dunia, tak. Jadi ulama sebut sebab apa gitu? Sebab apa Allah Ta'ala tak kata wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirah wabtaghi fima ataka Allahu ad-dunya juga. Apa tak kata gitu? Apa tak guna wabtaghi juga situ? Tapi Allah Ta'ala tak guna ayat gitu. Sebabnya kata ulama, sebab akhirat ni benda yang tak nampak. Tak nampak benda akhirat. Dunia nampak. Dunia nampak. Kita kerja hari-hari ada gaji, ada balasan, ganjaran, hadiah, upah, dan sebagainya. Benda-benda gitu nampak di mata belaka tu. Nampak. Tapi kalau kita semayang nampak tak pahala? Tak nampak pahala. Kita sedekah nampak tak bahagian balik pada kita tu? Waktu beg tu ada nampak, waktu keluar kocek, masuk balik ala kocek ada tak nampak? Kita bayar zakat kita juga, waktu keluar zakat 1,000, 2,000, 3,000. Tapi ada nampak tak masuk balik dalam bank kita? Masuk 2,000 hari ni bayar zakat, keluar zakat 2,000, masuk 5,000 balik. Ada tak? Tak nampak. Sebab apa tak nampak? Sebab akhirat. Benda akhirat tak nampak di mata. Sebab itulah kata ulama, benda yang tak nampak saja biasa kita cari. Hak nampak tak cari ya. Tak payah cari. Dah benda nampak ni tak? Benda nampak dah. Contoh kita cari rumah. Ada orang cari rumah. Dia duduk dalam rumah dah cari rumah. Tak ada. Benda ada dah depan mata dia. Bini duduk depan dah cari bini. Duduk mana mek ni? Padahal depan dia. Tak cari dah sebab ada depan. Hak cari benda dah ada depan. Benda yang tak nampak. Sebab itulah dalam ayat tadi Allah Ta'ala kata cari akhirat. Sebab benda yang akhirat tak nampak, sebab tu kena cari. Dan jangan lupa sambil-sambil itu, sambil-sambil cari akhirat tersebut, jangan lupa bahagian kita di dunia. Oleh sebab itu kerja atas dunia, katanya ulama, wa qul i'malu, Allah Ta'ala sebut kamu kena buat kerja. Kerja ada dua, kerja akhirat dan juga kerja dunia. Bila mana kita buat kerja, fasayarallahu amalakum wa rasuluh. Dalam Islam disebut kita ada penilai kepada kerja kita. Ada penilai. Hari ini kalau orang yang bekerja di jabatan kerajaan, jabatan swasta ataupun kerja kapung sekalipun, ada penilai dia. Betul? Ada penilai. Kita buat kerja, kerja buat kita tu molek ke, cermat ke, halus ke, kasar ke, dak molek ke, uduh ke, semua orang tengok. Ada penilai. Paling-paling tidak bos kita. Bos. Ataupun kalau tidak bos pun supervisor, penyelia. Penyelia tengok buat kerja. Jadi ada penilai. Rupa-rupanya dalam Islam lama dah sebut pasal penilai ni. Tadi Allah Ta'ala sebut dalam ayat Quran, wa qul i'malu, kamu kena buat kerja dunia ataupun akhirat, fasayarallahu amalakum. Allah Ta'ala yang akan jadi penilai kepada kamu. Inilah bezanya kita orang Islam yang percaya kepada Allah Ta'ala dengan orang yang bukan Islam. Sebab orang yang bukan Islam, bagi dia penilai hanya manusia. Tapi bagi kita, penilai kita bukan hanya manusia, bahkan penilai kita ada 3. Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Ta'ala tadi dalam ayat dia tadi, Allah yang akan nilai mula-mula. Yang kedua penilainya Nabi. Yang ketiga baru manusia, orang-orang beriman akan nilai. Inilah penilai-penilai kita. Segala kerja buat kita lah atas dunia. Jadi bila mana banyaknya penilai, maka di sana banyaklah juga kerja. Banyaklah juga benda yang perlu diperhalusi. Teruk. Kalau kita fikir secara psikologi, secara logiknya, penilai seorang dengan penilai banyak orang ni, 2 orang ataupun 3 orang, mana senang kita nak buat kerja? Senang kita penilai yang seorang. Kita boleh bodek dia. Kita boleh kecek dia. Macam mana nak kecek dia biar dia boleh setuju dengan apa yang kita buat.
berbanding dengan 3 orang penilai ataupun 2 penilai. Susah. Mungkin kita boleh senangkan penilai ni boleh setuju dengan kerja kita buat. Tapi penilai yang lain 2 lagi tak tahu. Tak. Jadi nak katanya dalam Islam dengan konvensional punya, Islamik dan konvensional, Islamik ni, Islam kita ni lebih memperhalusi dalam kerja, bab kerja. Kalau ikut konsepnya lah, kalau ikut konsep asalnya, gitulah yang Islam ajar. Kena buat molek kerja ni sebab ada 3 penilai. Allah tengok nilai kerja kamu, Nabi pun akan tengok nilai, dan juga manusia akan nilai. Berbanding dengan hak lain, kata seorang ni dia penilai kita. Kalau di jabat tu bos kita lah, akhir tahun hari barang diisi barang penilaian prestasi. Ada dah. Kalau ada CCTV jom penilai si lagi. Tak, tapi jarang juga jabat yang ada CCTV. Tak. Nak kata kalau di rumah anak-anak penilai dia payah mak jelah. Tak ada lah hak lain. Nak kata sempit dia punya konsep. Tapi kalau kita tengok dalam Islam dia luas. Saya bawa benda ni kita nak suruh kita nampak dalam kehidupan seharian kita ni, rupa-rupanya penilai kita ada setiap masa. Kalau kita letak dalam pemikiran kita bahawasanya penilai kita ada 3, maka kita tak akan buat jahat di mana-mana saja. Kita tak akan buat salah di mana-mana saja. Hari ni yang jadi buat salah situ, tak buat salah sini, masa di rumah comel, luar rumah tak comel, dalam jabat comel, luar jabat tak comel. Sebab penilai tu dia ingat ni je penilai, di jabat je, di rumah je. Luar pada tu tak ada penilai dah. Jadi boleh buat ikut suka hati. Kalau ikut Islam tidak. Islam dia ajar 3 penilai. Kalau kata manusia ni terhak saja dia punya penilaian dia. Kalau kita keluar daripada lingkungan dia, lari jauh sikit, dia tak nampak kita, dia tak nak nilai dah kita, tak nak perhati dah kita. Tapi 2 ni, Allah dan juga Rasul, kita tak nak lari. Tak boleh nak lari. Pergilah mana-mana saja, penilaian daripada Allah dan juga Rasul terhadap kerja buat kita sehari-hari tetap dinilai sepanjang masa. Tu hebatnya Islam sebenarnya. Nah, kalaulah semua orang Islam rasa gini, tidak akan ada kes-kes jenayah yang melibatkan orang Islam. Tidak akan ada salah laku yang melibatkan orang Islam. Tidak akan ada. Tak. Kedai orang Islam, kedai makan ke, kedai kucing ke, selamat. Tidak dipecah masuk oleh orang Islam. Kalau ada pecah masuk tu, bukan Islam tu. Kalau dia faham molek konsep ni, dia pegang molek. Tapi yang berlaku pada hari ni tidak jadi gitu lah. Tidak begitu. Mari kita tengok satu rancangan dalam TV Al-Hijrah. Rancangan tu nama Khawatirus Syabab. Bagus juga rancangan tu, rancangan di Saudi. Cuma dia alih bahasa di dalam TV Hijrah. Dia buat keluar perbandingan masyarakat Islam dengan masyarakat bukan Islam. Dari sudut statistiknya, negara-negara yang bukan Islam ataupun dia buat campur ke negara bukan Islam, negara Islam, dia tengok hak mana sifar rasuah. Tak ada rasuah dalam negara tersebut. Dia ada ranking dia 1 hingga 10. Contoh dia mari 1 hingga 10 tu bilang berapa kok negara yang Islam? Daulatul Islamiyah berapa? Bila tak ada sabuk. Kosong. Negara yang di Islam, maksudnya ada ramai orang Islam lah, majoriti orang Islam. Dia pun tengok pula statistik yang menunjukkan bilangan negara-negara yang banyak rasuah 1 hingga 10. Bilang 1, 2, 3, 4 negara Islam, 5, 6, 7, 8 negara Islam pula. Tapi tak sebut negara apa, dia sebut negara Islam itu je lah. Bilang nampak 14 hutir ada negara Islam dalam apa nama ni, statistik yang dia buat. Nak katanya pegangan umat Islam hari ni tidak berdasarkan konsep yang sah. Itu. Kerana kita cakap ni bukan kata kita ni komplit tak. Tak. Maknanya semua kita gitu ni. Keadaan umat Islam hari ni memang telah pun ditipu daya banyak sangat oleh orang-orang bukan Islam, orientalis, Yahudi dan Nasrani, Kristian dan juga Israel. Banyak sangat dah kena tipu kita. Dia buat masuk benda-benda yang melalaikan umat Islam. Dia buat masuk unsur-unsur yang meragukan punca rezeki umat Islam. Banyaklah dia buat masuk tanpa kita sedari.
Sebab apa tu? Sebab kita ni sendiri tak berpegang dengan konsep asal kita bahawa penilai kita ni ada 3. Sebab tu jadi kucar ni. Sebab tu jadi kucar. Oleh sebab itu malam ni kita cuba nak tengok, nak bawa kita punya pemikiran ni supaya kita lebih terbuka. Dan kita boleh bawa unsur-unsur ni masuk dalam jabak kita supaya semua staf-staf kita ataupun ahli rumah kita kat gigi, anak-beranak kita faham tentang benda ni. Kita nak sifat, kita nak biar kembali balik kepada ajaran yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawa. Oleh sebab itu, kesimpulan daripada apa yang kita tengok, penilai apa semua tu, benda apa nak sebut? Satu je nak sebut. Islam dia lebih mementingkan kualiti daripada kuantiti. Itu je jawapan, kesimpulan. Penilai-penilai ni tujuan apa sebenarnya penilai? Penilai ni yang disebut dalam ayat Quran tadi, Allah Ta'ala akan tengok amalan kita, kerja buat kita, aktiviti kita. Nilaian yang dibuat adalah berdasarkan kualiti, bukan kuantiti semata-mata. Itu tajuk kita malam ni. Islam pentingkan kualiti bukan kuantiti. Kita boleh tengok kualiti ni biasanya disandarkan kepada bilangan kuantiti. Kuantiti disandarkan pada bilangan. Banyak mana tak? Berapa dah buat bilangan. Kualiti dari sudut hasil. Hasilnya macam mana hasil ni? Comel ke hudu ke dari sudut kalau cat rumah ke ada lebih tak cat tu ke sama je. Dalam bahasa orang ni, bahasa jabat disebut standardize dia. Standardize ni guna cerita ni. Kalau potong, kalau nak buat surat ke, surat ni orang kerana jabat. Surat macam mana? Ada lebih tak? Spacing dia. Spacing kena buat tu. Dia punya standardize. Ni kualiti panggil, kualiti kerja. Tak. Jadi itu dari sudut maksud dia, kualiti dan juga kuantiti. Tapi di antara dua benda tu comel belaka sebenarnya. Kuantiti pun comel, kualiti pun comel. Kalau kita buat kerja kita buat tu banyak, menandakan kita ni orang yang rajin lah. Jadi kita buat kerja tu banyak sangat, banyak. Bagus juga. Bagus juga. Buat satu lagi orang dia buat kerja dengan comel, berkualiti. Kerja buat dia tak ada orang boleh setuh, tak ada orang boleh tag. Ni tak kena, tak ada. Bagus juga orang ni. Tapi di antara dua benda ni mana lebih penting? Sebab dalam Islam dia ada satu konsep dia panggil taqdimul ahammi minal muhim. Kita mendahulukan apa yang lebih penting daripada yang penting. Penting belaka ni, comel belaka ni, tapi hak mana lebih penting? Hak mana lebih comel? Hak mana lebih kita patut tekankan? Situ. Jadi Islam dia gitu. Tidak ada semua benda penting ni, tak ada. Tapi kita kena ada satu benda yang lebih penting. Dah. Jadi Islam dia pesan gitu. Oleh sebab itu, di antara dua tu ditimbang-timbang oleh ulama. Rupa-rupanya di antara dua, kualiti dan juga kuantiti, lebih penting kualiti berbanding kuantiti. Dah. Baiklah, nak lebih nampak lagi. Bila mana kita beribadah pada Allah Ta'ala, kita buat banyak amalan sunat. Solat sunat banyak, doa. Bangun malam tu 20 rakaat buat, 30 rakaat buat tahajud. Tiba-tiba esok lusa dan tolak tak buat dah 30. Buat sekali tu je 30. Bagus. Bukan tak bagus. Comel. Sebab dia nak rasa kehambaan pada Allah Ta'ala. 30 rakaat buat. Tapi berbanding dengan orang yang buat 1 rakaat, tapi dia jaga sungguh 1 rakaat tu dengan tertib terningnya, bacaannya comel apa semua, khusyuknya pula. Berbanding hak buat 30 rakaat tadi, nak kejar masa, capungan ngatuk lagi, capungan ketik nyamuk lagi, tak selesa, tak ada khusyuk. 30 rakaat dengan 1 rakaat, ulama kata dari sudut tawazun dia, pertimbangan dia lebih molek orang yang buat 1 rakaat. Sebab dia buat 1 rakaat tu dengan penuh kualiti, berbanding dengan orang yang buat kuantiti banyak, bilangan banyak rakaat dia buat semayang tapi kualiti tak ada. Ini nak katanya.
Sebab itulah kita tengok dalam sejarah-sejarah umat Islam terdahulu ataupun sejarah-sejarah umat yang terdahulu, bila mana berperang tak berlawan ni, belum tentu orang yang bilangan banyak menang berbanding dengan bilangan sikit. Belum tentu. Kalau ikut fikiran logik kita kok, orang hak bilangan banyak ni tentu dah menang berbanding dengan sikit. Tapi tidak begitu juga. Hukum Allah Ta'ala tidak begitu. Hukum manusia mungkin gitu, tapi bila masuk dalam hukum Allah Ta'ala, apa saja boleh jadi. Ambil satu kisah yang berlaku pada zaman Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa ni, dia dalam Quran cerita pasal pertempuran di antara Nabi Musa dan juga Fir'aun. Semasa dikejar oleh Fir'aun, tentera Nabi Musa dan juga tentera Fir'aun, hak mana lebih ramai? Tentera Fir'aun ramai. Tentera Fir'aun. Fir'aun katanya pada ketika nak serang Nabi Musa tu, nak ambat Nabi Musa tu, banyak dia kerah tentera-tentera dia. Hak daripada negeri tu, negeri ni, semua dikerah bersatu kejar Nabi Musa. Sehinggalah sampai ke Laut Merah. Ceritanya. Masa dikejar tu, kejar sapalah temu di laut. Depan laut, belakang dia musuh Fir'aun. Masa tu bilangan Nabi Musa dan juga tentera dia sikit, tak banyak. Diceritakan dalam Quran, falamma tara al-jam'an, bila mana bertemu dua kumpulan, Nabi Musa satu kumpulan lagi kaum Fir'aun, tentera Fir'aun. Qala ashabu Musa, maka berkatalah tentera-tentera sahabat-sahabat Nabi Musa ni berkata, cakap bapak dia, inna lamudrakun, kita ni habis dah hari ni. Mati dah kita ni. Dah depan kita ni laut, belakang kita ni berjuta-juta tentera-tentera Fir'aun. Lalu mana kita nak lawan? Kita ni sikit je. Katanya, duduk cakap sama-sama dia. Lalu bila mana Nabi Musa dengar perkataan kawan-kawan dia tadi, tentera-tentera dia kata ke mana? Kalla, tidak, kita tak akan kalah, kita tak akan habis sini, tak akan kita. Inna ma'iya rabbi sayahdin. Nabi Musa kata, sesungguhnya dengan aku ni ada Tuhan aku. Tuhan aku ni akan beri petunjuk. Apa orang situ? Kalau kira dari sudut logik, memang kalah ni, memang kalah dah ni. Tentera Fir'aun ramai, tentera Nabi Musa sikit, kalah. Tapi nak kata situ Nabi Musa mengeluarkan kaum dia pada masa tu, daripada duk fikir ke kuantiti, baik fikir pada kualiti. Kita fikir kualiti, maksud kualiti tu kita fikir macam mana kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan. Kita masih ada Allah Ta'ala yang boleh tolong kita. Nabi Musa heret buat keluar pemikiran kaum dia pada masa tu, daripada pemikiran hukum manusia kepada hukum Allah Ta'ala. Nabi Musa nak katanya pada kaum dia, walaupun hukum kita manusia ni sikit lawan banyak, menang banyak, tapi hukum Allah Ta'ala tidak begitu. Kita kena pegang dengan hukum Allah Ta'ala. Lepas tu apa jadi? Allah Ta'ala fa'auha ila Musa an idrib bi'asakal bahr. Lalu Allah Ta'ala bila mana dengar doa Nabi Musa. Nabi Musa doa pada Allah Ta'ala, wahai Allah Ta'ala, tolong kami ni dalam dia punya rintihan dia. Allah Ta'ala pun wahyukan pada Nabi Musa suruh belah laut. Bila belah laut terbelah menjadi 12 lorong. 12 lorong terbelah. Lalu Nabi Musa dan pengikut dia lalu ikut lorong tadi, 12 lorong. Macam lebuh raya. Tak ada tu, lebuh raya kosong gitu. Lalu pengikut Nabi Musa dan juga Nabi Musa sendiri lalu. Bila lalu sampai dah seberang sana, bila mana Fir'aun dan tentera dia tengok pada laut tadi ada 12 lorong. Nak kata Fir'aun ni pun satu hari dia tak fikir dah masa tu, siapa dia buat lebuh raya ni? Ada tak dia suruh siapa-siapa JKR ke dia bawah arahan dia suruh buat lebuh raya? Tak ada. Dia tak terfikir gitu. Bahkan dia tengok tu dia suruh, mari kita seberang juga, ni ada laluan ni. Bila mana Fir'aun sampai tengah laut, Allah Ta'ala tutup balik laut tersebut. Lalu tertimbuslah Fir'aun dan juga tentera-tentera dia dengan air laut tadi. Nak kata itu hukum Allah Ta'ala.
Kualiti bukannya keputusan muktamad dalam kita nak buat kerja, bukan. Tapi kualiti itu penting. Satu cerita. Begitu juga yang terjadi pada Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim kan lagi teruk. Nabi Musa ni dia ada lah juga, dia dan juga orang-orang dia banyaklah juga. Nabi Ibrahim lagi teruk cerita dia. Kalau kita nak bahas dari sudut kuantiti ni, Nabi Ibrahim seorang aja lawan dengan ramai orang. Kisah yang diceritakan dalam Quran bila mana Nabi Ibrahim sumpah, wa tallahi la akidanna asnamakum ba'da an tuwallu mudbirin. Demi Allah aku nak hapuskan, aku nak hancur leburkan berhala-berhala kaum aku ni. La akidanna asnamakum, aku nak hancurkan sungguh. Nabi Ibrahim kata gitu. Jadi bila mana sampai satu masa tak ada orang tengok dia pergi ke tempat berhala-berhala, masuk dalam rumah berhala tu, Nabi Ibrahim pecah semua berhala yang ada dalam rumah berhala tersebut, kecuali dia tinggal faja'alahum juzazan illa kabiran lahum. Nabi Ibrahim pecah belaka berhala yang ada, hak kecil-kecil, dia tinggal hak besar je. Illa kabiran lahum, kecuali yang besar sekali Nabi Ibrahim tak pecah. Nabi Ibrahim tak mampu ke nak pecah ke mana? Tak ada alat, tak ada kapak besar, tak ada gerudi ke mana? Bukan. Nabi Ibrahim dia ada taktik dia, strategi dia. Cerita yang diceritakan dalam Quran, Nabi Ibrahim tinggal supaya dengan harapan taktik Nabi Ibrahim, bila orang panggil dia akan jawab mana? Dan memang gitu yang terjadi. Dia akan jawab, orang tanya dia, betul tak mu ni pecah ni? Kami syok kamu yang memecahkan berhala-berhala. Nabi Ibrahim jawab pada kaum dia, bapa mu tuduh aku? Sebab apa tuduh aku sedangkan kamu tengok ni ada berhala hak besar sekali ni. Dan diceritakan juga dalam kitab-kitab sirah, Nabi Ibrahim masa lepas pecah belaka berhala, dia tinggal satu kapak, dia letak tangan berhala hak besar tadi, hak dia tinggal. Jadi ditunjuk pada kaum dia, dia kata mu tak tengok tu kapak gantung di tangan dia, dia hak pecah tu. Tak, bukan aku. Apa nak tuduh-tuduh aku gitu? Tak. Orang jadi sok pada Nabi Ibrahim ni sebab Nabi Ibrahim ni pelik. Masa satu hari tu orang tengok dah Nabi Ibrahim ni jual berhala. Berhala hak ayah Nabi Ibrahim ni, dia buat berhala, tukang buat berhala. Lepas dia buat berhala, dia suruh Nabi Ibrahim jual. Heng, jual heng. Kata je gitulah. Pergi jual. Nabi Ibrahim pun akak berhala pergi jual. Tapi nak kata marketing, cara teknik pemasaran Nabi Ibrahim ni, tak. Nabi Ibrahim dalam hati nurani dia tak setuju dengan benda apa yang ayah dia buat, kaum dia buat, sembah berhala, sembah tok pekong gitu. Bagi dia tak ada benda ni, cakap tak boleh. Kalau gatal pun ketik semut nak garu ni. Kata bukan Tuhan lagu ni. Tak. Oleh sebab itu dalam hati dia ni bukan Tuhan. Tapi oleh sebab ayah suruh jual juga. Tapi dalam masa dia jual tu, dia kata mana? Marilah siapa nak beli berhala hak tuli, hak bisu, hak pekak ni. Tak boleh hak benda satu ni, marilah. Dia kata gitu. Dah bila orang dengar gitu, orang beli ke? Orang tak beli. Orang tak beli lah. Jadi bila mana balik rumah, ayah Nabi Ibrahim tengok, tak laku setabuk ni. Tak. Jual mana? Sebelum ni dijual laku. Balik kata, ni tak laku-laku bila Nabi Ibrahim jual. Bila gitu orang kampung cerita dah pada ayah dia, pelik kang Ibrahim. Sebab itulah bila mana berhala-berhala pecah, orang suspek dia. Bila mana bawa ke muka pengadilan, bawa ke mahkamah dia lah. Soal siasat apa semua, bila mana Nabi Ibrahim kata gitu, mu tengok hak besar tadi tu, berhala besar tu hak buat belaka ni. Jadi masa tu patah hujah. Kaum dia patah hujah. Tak boleh nak balas, mana nak balas ni. Betul gak kata Ibrahim. Dia kata betul gak. Balik. Tapi dah habis situ. Dah habis situ. Nah. Namrud. Namrud raja yang pada masa tu, dia perintahkan orang-orang dia supaya bakar Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim seorang je. Ini nak persoalan kuantiti ni. Masa tu semua orang duk belah Namrud. Semua duk sokong Namrud. Tidak ada yang sokong Nabi Ibrahim. Tidak. Nabi Ibrahim seorang. Bila mana gitu Nabi Ibrahim pun dibawalah untuk dibakar. Dan dikatanya, diceritakan Nabi Ibrahim diletakkan. Dia orang kampung dia buat satu bidah besar. Bidah gitu, bidah burung. Cuma bidah tu kecil. Dia buat hak besar lagi. Dia buat hak besar.
Batu bidah tu Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim sebagai batu bidah. Nak bidah dia bukan nak bidah benda ni. Dia nak capok Nabi Ibrahim dalam api. Tapi api yang dia buat tu, dia timbun kayu banyak sangat, sehingga ke api yang dia buat yang dibakar pada kayu api tu naik maruk sangat. Naik maruk sangat. Sehingga katanya bila mana burung lalu pun burung akan jatuh. Nak kata tinggi sangat lah tu. Burung terbang tu tinggi dah. Tak? Burung layang, burung macam-macam burung terbang. Jatuh belaka. Disebabkan maruk sangat api menjulang naik. Oleh sebab itu kaum dia, orang kampung dia sendiri pun tak eruk nak pergi bawa, nak pergi capok je dalam api. Sebab api panas. Oleh sebab itu dia pun reka satu alat bidah, dan Nabi Ibrahim sebagai batu bidah. Dia pun pekong, tarik, pun pekong. Lepas Nabi Ibrahim jatuh dalam api. Adakah terbakar Nabi Ibrahim? Tidak. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, Qulna ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, Allah Ta'ala sebut perintah pada api, jadi sejuklah kamu. Bardan wa salaman. Sejuk lagu mana? Sejuk yang menyelamatkan. Jadilah kamu api ni yang sejuk yang menyelamatkan, supaya Nabi Ibrahim boleh selamat. Sejuk ni dia ada sejuk yang tidak menyelamatkan. Nak sejuk sangat, duduk ala air batu, peti air batu, sejuk sangat. Nak buka frost yang sangat-sangat sejuk, tak? Maka mati ke? Tak menyelamatkan. Ni tapi Allah Ta'ala kata jadi sejuk yang menyelamatkan. Jadi api turut perintah Allah Ta'ala. Nak kata tadinya Nabi Ibrahim selamat. Bila mana api tu jadi sejuk, tidak membakar Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tubik keluar daripada api, nyok kejut habis orang kampung ni. Nak katanya walaupun Nabi Ibrahim seorang, tapi tidak dikalahkan dengan banyaknya tentera-tentera Namrud pada masa itu. Tak. Sebab apa tu? Sebab keyakinan dia dengan Allah Ta'ala tu kukuh. Ini nak kata kualiti hati dia kukuh dengan Allah Ta'ala. Jadi itu nak kata Islam memang sejak dulu lagi dia mementingkan kualiti. Dan last sekali kita ambil satu peristiwa yang terjadi pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitulah peperangan Hunain. Peperangan Hunain salah satu peperangan yang mana bilangan tentera umat Islam sangat banyak, melebihi peperangan-peperangan yang lain. Biasa peperangan yang berlaku di antara umat Islam dengan orang kafir ni, dari sudut kuantiti tentera, bilangan tentera tu umat Islam sikit. Tapi pada peperangan Hunain umat Islam banyak. Semua orang terkejut. Jadi bila mana siapa di tempat peperangan tersebut, tempat pertemuan, orang Islam pada masa itu telah pun diuji dengan satu perasaan bangga dengan bilangan yang banyak. Kita hari ni banyak tak banyak pada sekali, banyak pada biasa. Menang dah kita hari ni, menang dah. Pakat dok cakap gitulah ke. Sebab tu Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wa yauma hunainin. Ingatlah pada hari Hunain, iz a'jabatkum kasratukum. Bila mana kamu ni ada perasaan bangga, takjub dengan bilangan banyak kamu ni. Falam yughni ankum fi'atukum syai'a. Sedangkan bilangan banyak tu tidak memberi kesan apa-apa pun. Tidak memberi kesan pun sebenarnya. Tapi mari perasaan gitu. Nah. Wa dhaqat 'alaihimul ardu bima rahubat summa wallaitum mudbirin. Allah Ta'ala kata, oleh sebab gitu, merasa gitu, diujikan kepada umat Islam pada ketika itu, yang pergi perang masa itu, bumi terasa sempit. Allah Ta'ala buat ujian gitu. Rasa bangga sangat, suhu sangat dengan bilangan banyak ni. Allah Ta'ala test sikit. Allah Ta'ala hadirkan perasaan pula rasa macam bumi sempit. Padahal bumi luas. Bumi Hunain itu luas. Tapi rasa sempit. Bila mana rasa sempit, jadi serba salah, gelisah, tak tentu arah. Summa wallaitum mudbirin. Pakat lari habis. Jadi kalah juga. Di awal lah, dia panjang lagi cerita tu. Nak katanya, walaupun bilangan banyak, tapi kuantiti tidak menjamin keputusannya. Tidak. Yang menjamin kualiti. Sebab pada ketika itu, kualiti hati hubungan umat Islam dengan Allah Ta'ala tak ada dah masa itu. Dia lupa dah. Masing-masing tidak nak ambil cakna dah. Kita nak buat guana taktik ni, guana serangan kita, tak ada. Masing-masing duduk saja. Sedap lah, apa lah, kita lock ke orang depan sudah. Buat kerja.
Dia masa perang dulu, dia ada barisan. Dia orang hak belakang ni rasa tak apa, lak kau depan lah. Kita tak apa, tak bersedia pun. Ramadah kita ni. Mari perasaan gitu. Bila mana gitu, dalam peperangan tak boleh ada perasaan gitu. Nescaya kalau ada perasaan gitu, Allah Ta'ala tidak akan beri kemenangan. Sampai kali ni pun gitu lah. Kita sepatutnya mengambil contoh daripada 2-3 kisah yang berlaku yang kita sebut tadi. Bahawasanya kuantiti tidak menjamin keputusan yang muktamad. Bahkan mesti disertai dengan kualiti. Kerja buat kita mesti ada kualiti. Oleh sebab itu, ulama kita menyebut beberapa syarat untuk kita menjaga kualiti. Yalah, kita dah sebut takdi lagi ni, kualiti. Dah lagu mana cara ni nak jaga kualiti? Ada cara dia. Ada beberapa prinsip yang sepatut kita pegang. Iaitulah yang pertamanya, prinsip yang pertama disebut oleh ulama, iaitulah ihsanul hasanah. Masa kita buat kerja apa-apa sajalah, tak kisahlah kerja kapung ke, kerja jabat ke, kerja rumah ke, kita kena ada satu prinsip ni, ihsanul hasanah. Berikan kebaikan seberi-berinya. Beri. Jangan susuk, jangan sekat, jangan tahan. Berilah kebaikan yang kita ada kepada siapa-siapa yang kita buat kerja masa itu. Tak. Contohnya orang yang duduk dalam satu pejabat, duduk di kaunter depan ni. Dia panggil benda ni customer service ni. Bahagian layan-layan orang ni. Tak. Kita pergi jabat agama, hok duduk bawah sekali tu. Kita pergi jabat tanah, hok duduk bawah depan sekali tu. Kita masuk. Dia tanya kita, "Ya cik, nak jumpa siapa cik? Ada urusan benda." Tu lah. Jadi orang ni contoh tak? Contoh orang ni macam mana nak aplikasi ni? Ihsanul hasanah, beri kebaikan seberi-berinya. Maksudnya kita kena jaga tingkah laku kita pada masa tu. Walaupun kita ni ada masalah lain ketika tu, dah ada banyak kerja ni, tapi bila mana orang mari nak tanya apa-apa, kita kena layan selayang-layangnya. Supaya kita beri lah kebaikan. Jangan susu. Tak, walaupun kita sendiri pun ada masalah ketika tu. Itu satu contoh. Tak. Begitu juga dengan bos. Orang yang jadi bos, duduk atas kursi musing, duduk dalam bilik akaun, bos lah tu. Tak. Biasa bos ni dia ada lagak dia. Tapi dalam Islam, lagak kita kena buang tak tepi. Bos ni dia kena lagak tak tepi. Contoh bila mana pekerja-pekerja kaki tangan mari mengadu masalah, kena layang dia. Tolong bantu dia. Kalau nak kira dari sudut kita, tak ada sakut paut dengan saya ni, masalah keluarga awak ni. Contoh, dah gaji dah masuk lagi, dah esok baru masuk gaji 25. Kemarin dulu ada masalah kewangan, putus. Tak, bank duk telefon ni bila bayar kereta bila. Tak, ayo kita tanya bos dia. Oh, saya nak minta benda luar sini macam-macam. Kata nak benda luar tu pinjam piti bos tak apa. Bos kata ni bukan masalah saya ni. Siapa suruh pakai kereta? Macam-macam yang sebut gitu. Kita dari sudut bos kita, tak, kita kena layang dia. Bagi penyelesaian dia. Tak apalah, layang ke dia. Tu dari sudut ihsanul hasanah. Tak. Konsep ni Allah Ta'ala ada sebut dalam satu ayat Quran. Allah Ta'ala kata, wa ahsinu, kamu kena buat kebaikan sebuah-buahnya. Innallaha yuhibbul muhsinin. Allah Ta'ala suka pada orang yang buat kebaikan. Suka sangat. Laginya Allah Ta'ala sebut dalam satu ayat Quran, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Surah Al-Mulk, ayat kedua. Allah Ta'ala sebut, dialah, yakni Allah yang menjadikan al-maut, mati. Allah Ta'ala buat mati ni, yang jadikan mati. Wal hayata, dan juga yang hidup. Kehidupan, kematian ni Allah Ta'ala belaka jadikan. Sebab apa dia buat begitu? Liyabluwakum ayyukum ahsanu. Nak uji di antara manusia ni siapa gak hak lebih ahsan, lebih buat yang terbaik, lebih banyak buat kebaikan dalam kehidupan. Yang lebih baik dia punya amalan dia. Nah, satu. Ni dalil-dalil ayat Quran belaka. Nah. Dalam satu hadis Nabi sebut dalam bab korban. Dalam bab korban. Nabi kata dia kata mana? Wal yuhidda syafratahu. Wal yuhidda syafratahu wal yurih zabihatahu. Masa kita nak sembelih binatang ni, kita kena ingat tukang sembelih ni dia kena tajam molek pisau dia. Wal yuhidda syafratahu, kena tajam molek. Ini salah satu Islam ajar. Apa kena itu dengan kualiti.
Bila mana kita nak melaksanakan prinsip ihsanul ihsan, beri kebaikan ni, siapa ke tahap nak sembelih pun ada teknik dia. Dia punya konsep dia, nak berikan kebaikan kepada binatang tersebut supaya dia boleh mati dengan tenang, boleh mati dalam keadaan yang comel, tidak kata sakit, tidak kata gelabah, tidak. Mana bila pisau yang tajam, selalu mati selalu. Tak? Ni Islam aja. Sebab tu kalau orang sembelih, tukang sembelih ni, kita boleh tanya dia, pisau tu pisau dapur? Bukan, kata. Pisau ni beli 2-300 ni. Ya, bukan pisau dapur, kata. Lepas dia hanya buat keluar pisau sembelih tu sekali setahun je. Masa raya kurban ni. Hak lain dah keluar, sipang, bawah batal dalam robok sipang. Nak bila tiba raya haji bawa keluar pisau dia. Pisau dia tu tajam. Ni orang sembelih. Dan memang kena dengan prinsip Islam. Kena buat gitulah. Kenapa? Kena ihsanul hasanah. Kena berikan kebaikan walaupun pada binatang. Manusia lebih lagi lah. Lepas tu konsep yang kedua, kita satu je lagi kita khabar. Konsep yang kedua, kita kena adalah, konsep adalah. Dalam nak jaga kualiti, nak buat benda dengan kualiti, kena ada satu lagi konsep adalah, keadilan. Keadilan. Adil ni ramai orang salah faham. Adil ni dia ingat sama rata adil ni. Tapi kita khabar, adil bukan sama rata. Adil meletakkan benda pada tempat dia. Wada'a syai' fi mawdi'ih. Kita letak benda pada tempat dia. Kalau benda yang bukan pada tempat dia, jangan letak, jangan beri, jangan tunaikan hak tersebut. Salah. Dia akan jadi zalim. Zalim buat benda salah pada tempat dia. Tu lawang dia. Jadi adil ni satu sifat yang boleh menjaga kualiti kerja kita juga. Contohnya bila dalam keluarga kita, tertuduh dalam anak-anak kita, anak-anak kita tu ada yang kita paling sayang, ada. Tapi kita tak boleh nak lebihkan di antara satu sama lain. Sayang tu tak apalah, sayang tu. Tak. Cuma dalam bab sayang ni pun Islam kita ada kaedah ni juga. Dia kata sayang kena berpada-pada, jangan lebih-lebih. Dalam satu kata-kata hukamat Arab dia sebut ahbib habibaka haunan asa an yakuna baghidaka yauman. Nak kasih pada seseorang ni kena berpada-pada, haunan asa an yakuna baghidaka yauman. Takut-takut nanti satu hari dia akan jadi musuh kita, orang hak paling kita benci. Anak gitu juga. Anak ni sayang-sayang lah, tapi jangan lebih sangat. Tak, jangan lebih sangat. Kalau benda salah kena tegur. Jangan backup dia, jangan backup. Salah tegur. Tu sayang kita gitu lah. Bukan sayang ni backup sama. Tak, backup sama. Bukan. Jadi adil tadi ulama sebut meletakkan benda pada tempat dia. Kalau kita sebut adil ni sebagai sama rata, dia akan jadi gini. Bila mana kita ada satu cerita, dia nak pergi beli pakaian kepada anak-anak dia. Dia pergi kedai. Dia sebut pada tuan kedai, wahai tuan kedai, tokek saya nak beli kopiah ni kedai mak arak ni. Dia pergi nak beli piah ni. Piah nak beli berapa pak cik? Nak beli 5 piah. 5 kopiah. Dah anak ni berapa orang? 5 lah. 5 lah. Dah anak lelaki belaka? Tak, anak saya ada 2 orang je lelaki, 3 orang lagi perempuan. Tapi saya ni ayah adik ni, saya ni jenis adik. Kalau beli piah-piah belaka saya nak sama rata. Tu kalau sama rata adik ni. Tak kena tu. Tak. Sepatut hak lelaki beli piah, hak perempuan beli kelubung lah, beli tudung, baru adil. Tu kata kalau kita pegang dengan konsep adil sama rata, salah lah. Kena adil meletakkan benda pada tempat dia. Jadi benda gini kena ada dalam pemikiran umat Islam pada hari ni. Kita lah. Dan kita hak mari hari ni dengar ni, kita kena sapa pula pada kawan-kawan kita yang lain. Jadi cukup untuk 2 prinsip tu. Sebenarnya ada lagi prinsip lain. Kita sebut waktu dulu. Mudah-mudahan kita bila pegang dengan prinsip ni, tak ada pencerahan, kita mudah terbuka sikit. Kalau sebelum ni kita pegang kuantiti ni penting lagi. Baik kita buat amalan banyak, baca Quran banyak sikit, tapi tajwid tak ada. Tapi bila mana buat semayang tak khusyuk. Oleh sebab itu kembalilah balik kepada konsep asal, kualiti itu lebih patut diutamakan daripada kuantiti. InsyaAllah ada manfaatnya pada kita pada malam ni. Saya tutup dengan satu kata-kata Imam Syafi'i. Imam Syafi'i sebut, innal faqihu wal faqihu bi fi'lihi, laisa al faqihu bi nutqihi wa maqalati. Sesungguhnya orang yang faham, orang yang faqih, tok lebah ni, tok alim ni, siapa dia?
Dia yang faqih dengan perbuatan dia. Bukanlah orang yang faqih tu sebut faqih ke. Orang alim ni alim cakap aja, alim penulisannya, tapi perbuatan tak ada alim. Bukan dia kata. Wa kazar ra'isu huwa ar-ra'isu bi khuluqihi. Begitu juga ketua. Ketua ni bos ni bukanlah bos yang sebenarnya adalah bos yang bi khulqihi. Dia bos tu dengan peribadi dia. Ditunjuk peribadi dia. Laisa ar-ra'isu bi qaumihi wa rijalihi. Dia bukan bos dengan kuasa yang dia ada, bukan gitu. Wa kadzal ghaniyyu huwal ghaniyyu bihali. Begitu juga dengan orang kaya. Orang kaya ni orang kaya macam mana sebenarnya? Iaitulah orang kaya dengan perwatakan dia. Hal keadaan itu kaya, suka beri pada orang, mudah buat cara dengan orang. Laisal ghaniyyu bimulkihi wa bimalihi. Bukanlah orang kaya itu dengan harta yang banyak, bukan. Ini kata-kata Imam Syafi'i. Molek kita ambil iktibar supaya kita boleh semakkan lagi bahawasanya kualiti lebih penting daripada kuantiti. InsyaAllah tabaraka wa ta'ala aqul qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.